المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل، واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علم الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا بالخير فافتح لنا يا الله بالهدى وبالعلم كلنا يا عليم فضل. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم إنك على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muhibbin rahimakumullah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya mempertemukan kita pagi ini di dalam taman syurga majlis ilmu. Diharapkan antum semuanya di dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala, sihat afiat insya-Allah. Dan pertama-tama sekali mari sama-sama kita membersihkan hati kita, beristighfar daripada segala jenis penyakit hati, kekotoran hati, kerana ilmu Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan duduk singgah di dalam hati yang ada sifat kecelaan. Kata ulama, ilmu itu adalah merupakan cahaya-cahaya suluhan daripada Allah Subhanahu wa taala yang menuju ke dalam hati-hati hamba-hambanya. Sebenarnya seringkali cahaya-cahaya petunjuk Allah Ta'ala itu masuk ke dalam hati, tetapi cahaya itu tidak berkekalan di dalam hati, kerana di dalam hati kita terdapat penyakit yang dibenci oleh Allah. Itu di antara sebab tidak ada perubahan pada diri kita walaupun kita selalu duduk dalam majlis ilmu, selalu mendengar kalam Allah, selalu mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu mendengar kata-kata hikmah daripada alim ulama, orang soleh, awliya illahi salihin, tetapi tidak ada perubahan pada diri kita. Kenapa? Jawapannya kerana ilmu itu, cahaya tadi tidak singgah dalam hati kita. Tak singgah dalam hati kita, dia pergi, dia sampai suluhan tu, ilmu tu sampai dalam hati kita. Apabila didapati di dalam hati kita itu ada perkara yang dibenci oleh Allah, maka cahaya itu pergi. Maka kalau seandainya kita ingin mengambil manfaat daripada segala ilmu yang kita belajar, bekas-bekas untuk disimpankan cahaya-cahaya itu bersih. Jangan ada sebarang najis di dalamnya. Jangan ada sebarang najis di dalam. Ibaratnya ilmu ni ibaratnya macam air minuman. Air minuman. Kita nak minum, kita tuang air di dalam gelas. Seandainya kita dapati dalam gelas tadi ada najis, dalam gelas tadi ada najis, adakah kita akan terus menuangkan air itu dan minum? Kita buang, kita basuh dulu kan? Kita basuh dulu supaya air tadi itu berkekalan suci dan boleh diminum. Maknanya baru boleh kita ambil manfaat daripada air yang dituangkan dalam gelas yang suci tadi. Begitulah ibaratnya ilmu yang bermanfaat itu tidak akan dapat kita ambil manfaatnya seandainya bekas untuk disimpan ikan ilmu itu, yakni hati, ada kotoran dan najis. Kita kena buang dulu, baru nanti cahaya itu masuk dan dia akan menetap dalam hati kita. Kalau tak, dia akan hilang. Kalau bak kata pepatah,
dia akan masuk telinga kanan, singgah di hati dan dia akan keluar telinga kiri. Mengajilah puluh tahun macam mana pun, kita tak akan berubah jadi hamba yang semakin dekat dengan Allah. Wal'iyadzubillah min dzalik. Baik, insya-Allah, mudah-mudahan Allah bagi taufik kepada kita semua. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Muka surat berapa? 48. Minha Misbahul Munir. Wahdaniyah tak habis lagi. Wahdaniyah tak habis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Baik. Perenggan maskan. Okey, kita ambil dan jika kita ambil situ lah. Dan jika kedua-dua itu berselisih dan berbalah. Pelajaran minggu lepas ada ulang kaji tak? Ada, alhamdulillah, bagus. So, saya tolong jawab kan. Alhamdulillah, tempat lain malah ulang kaji. Ini bukan main kaji. Tak suruh pun ulang kaji juga. Alhamdulillah. Ulama tafsirkan perkataan, ada orang soleh tafsirkan alhamdulillah ni dengan makna apa? Terima kasih ya Allah. Kalau setiap kali kita mengucap alhamdulillah, kita ingatkan maknanya terima kasih ya Allah, kita akan rasa lain. Kita akan rasa lain. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Gitu. Memang artinya segala puji bagi Allah. Tapi ada ulama mentafsirkan maksud alhamdulillah segala puji bagi Allah ni maknanya terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, kau himpunkan kami dalam majlis ilmu. Terima kasih ya Allah, kau masih beri nikmat akal fikiran pada kami. Terima kasih ya Allah, kau jadikan kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Alhamdulillah, maknanya dalam hati kita terima kasih ya Allah. Dia akan rasa lain sikit. Dia akan rasa lain sikit daripada kita alhamdulillah kita mengingat segala puji bagi Allah. Betul tak? Kan tak betul, betul dah. Tapi bila kita alhamdulillah terima kasih ya Allah, dia rasa lain, dia jadi lain, dia rasa lain. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, minggu lepas jangan lupa masalah dia. Kenapa timbul persoalan ni tadi? Kenapa timbul soalan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad? Masalah berbilang-bilang Tuhan ni. Kita beriktikad Tuhan itu satu. Yang nak menolak fahaman-fahaman ataupun pegangan yang mengatakan Tuhan itu berbilang-bilang. Maka seandainya dikatakan Tuhan itu berbilang-bilang, akan timbul beberapa masalah. Kerana apabila Tuhan itu berbilang-bilang, seandainya, padahal perkara itu mustahil, cuma gunakan akal untuk kita menimbang-nimbang mencari jawapan. Adakah akal kita boleh membenarkan ataupun menidakkan fahaman yang mengatakan Tuhan itu berbilang-bilang, lebih daripada satu? Okey. Dulu seandainya Tuhan itu berbilang-bilang, sudah tentu dan sudah pasti, tak boleh lari, maksudnya sama ada Tuhan yang berbilang-bilang tadi memiliki kehendak yang sama ataupun berbeza. Itu dah selesai minggu lepas. Dah selesai dah. Jadi dalam masalah Tuhan tu tadi, seandainya ada dua, memiliki kehendak yang sama, ada tiga masalah. Betul? Masalah yang pertama dulu apa? Bersetuju nak menjadikan satu makhluk dalam satu masa. Kita dah huraikan, dah dapat jawapan mustahil. Yang kedua, berbilang-bilang Tuhan makna bersetuju dalam nak menjadikan satu makhluk
tapi dalam masa yang berlainan, berbeza. Pun dah dihuraikan dah, dibahaskan dah, dan dapat jawapannya mustahil. Yang ketiga, satu nak buat makhluk lain, yang satu lagi nak buat makhluk lain, kan? Pun settle dah. Hari ni masalah baru dah. Ini masalah lain dah. Dan jika kedua-dua itu berselisih dan berbalah. Apa maksud berselisih dan berbalah? Kehendak lain-lain. Kehendak lain-lain. Satunya hendak menjadikan suatu makhluk seperti langit. Satu nak buat langit. Dan satu lagi itu pula, yang kedua, hendak membinasakan langit itu. Yang nombor satu nak buat, yang nombor satu tak nak ada langit. Yang nombor satu, yang satu lagi tak nak ada langit. Yang pertama nak buat langit, yang nombor dua tak nak buat langit. Tu maksud berbalah tadi tu. Kehendak tak sama. Ini seandainya bukan suruh i'tiqad ada dua Tuhan, faham? Janganlah tidur. Sekarang dengar benda lain. Tu cakap benda lain, duk dengar benda lain. Kang balik cerita benda lain kat orang. Kat rumah ngaji tu ada budak tu duk ngajar kata Tuhan ada dua. Pula dah. Padahal dia yang tidur tadi. Salah dengar. Jangan tidur. Tadi pompek kau main semangat lagi. Baca doa je ngantuk terus. Kita bukan baca doa tidur. Baca doa ngaji tadi tu. bukan bismikallahumma ahya wa amut, bukan kita baca. Baik. Dan jika kedua-dua itu berselisih dan berbalah, makna kehendak lain-lain. Satunya hendak menjadikan satu makhluk seperti langit. Yang pertama-tama sekali jangan lupa, bila sebut Tuhan kehendak mesti lulus. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Apa yang dia nak mesti jadi. Kalau dia nak tak dapat, itu bukan sifat Tuhan, itu bukan Tuhan. Itu makhluk. Kalau nak tapi tak dapat, itu makhluk. Bila sebut Tuhan, bila dia nak mesti dapat macam mana yang dia nak. Tak ada seorang boleh halang, tak ada seorang boleh tahan. Baik. Jadi satunya nak jadikan langit, dan satu lagi itu pula hendak membinasakan. Faham tak maksud membinasakan ni? Benda yang ada ditiadakan. Itu membinasakan. Macam ni bangunan ni ada, nak binasakan, mana nak robohkan. Benda yang ada binasakan. Itu maksud membinasakan. Kalau benda tak ada, boleh tak nak binasakan? Benda tak ada lagi. Saya rasa macam nak robohkanlah bangunan tu. Mana bangunan tu? Belum ada lagi bangunan tu. Itu bukan nak roboh macam mana benda tak ada lagi. Baik. Maka pada masalah berselisih ni, dua masalah. Pada masalah berselisih ni, kehendak lain-lain ni ada dua masalah. Dulu masalah sama kehendak ada berapa masalah? 3 masalah. Buat jadual ringkas. Macam budak-budak sekolah tu, buat gambar pokok. 3 masalah. Ni ada 2 masalah. Yang pertamanya daripada 2 masalah, kalah satu dan menang satu. Kalah ni dengan makna kehendak tak lulus. Tu maksud kalah. Kalah satu, menang satu. Satu kehendaknya lulus, satu kehendaknya tidak lulus. Bila kata Tuhan kehendak tak lulus, lemahlah. Mana boleh. Tuhan kehendaknya mesti lulus. Kalau Tuhan kehendak tak lulus, lemahlah dia, tak sempurnalah dia. Yang pertamanya kalah satu dan menang satu. Contohnya mana? Seperti
Satunya Tuhan, makna yang pertama hendak menjadikan langit. Kehendak dia yang pertama ni, Tuhan yang pertama, kehendak dia nak ciptakan langit. Dan satu lagi itu, makna yang kedua, ni ambil 2 je ni, tak ambil 10 Tuhan ni. Ambil 2 je, tengok jadi ke tidak. Jadi barai ke tak jadi barai kalau ada 2. Dulu Bahadah dulu tak jadi barai dulu. Dalam kehendak sama-sama dulu tak jadi barai. Ni macam mana pula? Fikir, timbang dengan akal, gunakan akal mencari dalil-dalil tentang kekuasaan Allah. Baru panggil bersyukur dengan nikmat akal fikiran. Ini akal kita guna fikir nak kaya, nak mewah haji. Fikir guna akal nak kaya, nak mewah, macam mana nak jadi orang besar-besar, orang hebat-hebat, orang hormat, orang pandang, orang sujud, macam-macam. Tak pernah gunakan akal untuk mengenal Tuhan. Tak pernah kita gunakan akal kita untuk mencari dalil-dalil supaya akidah kita jadi kuat, jadi mantap terhadap Allah Ta'ala. Maka pagi ni alhamdulillah, terima kasih ya Allah bagi kita taufik dapat gunakan akal, mensyukuri nikmat akal kepada tempat yang betul. Apa maksud syukur? Menggunakan nikmat kepada perkara yang disuruh oleh Allah, bernama syukur. Jadi alhamdulillah, pagi ni Allah bagi kita taufik gunakan akal mikir tentang Allah, untuk memantapkan akidah kita supaya akidah kita tidak terpesong, tidak ditipu, tidak dibinasakan, tidak disesatkan oleh syaitan iblis. Satunya hendak menjadikan langit dan satu lagi itu hendak meniadakan langit itu. Maka yang hendak menjadikan langit itu, maka yang hendak menjadi, makna maka Tuhan yang hendak menciptakan langit itu, mana yang pertama? Yang pertama lah. Yang pertama tadi dah kata ada 2. Yang pertama kehendak dia nak buat langit, maka dia pun ciptakanlah langit. Jadikan langit itu. Dapatlah ia yang pertama menjadikan langit. Adalah langit. Setelah diciptakan oleh yang pertama, adalah langit tadi. Lulus tak kehendak dia? Lulus. Dan yang hendak meniadakan langit, nombor 2. Nombor 2, nak meniadakan langit. Tak dapat ia yang kedua. Nak meniadakan langit, tak dapat nak meniadakan langit. Kenapa pula tak dapat meniadakan langit? Kerana sangat ketat ataupun sangat sempurna dikawal akan dia langit tadi. Dikawal dengan sempurna, langit tadi itu dikawal dengan sempurna, ditadbir dengan sempurna oleh yang menjadikan, iaitu yang pertama tadi. Maka lemah ia yang kedua daripada meluluskan kehendaknya. Betul tak? Betul tak? Kan ke takkan? Maka lemah ia daripada meluluskan kehendaknya. Jadi yang nombor 2 kehendaknya tak lulus. Apa kehendak dia tadi? Nak meniadakan, nak membinasakan. Tiba-tiba dapat ke tidak? Tak dapat. Lemah dah? Lemah lah dah. Tak dapat tunaikan kehendak, lemah dah. Maka apabila lemah satu, nescaya lemah juga yang satu lagi itu. Terpalit kelemahan tu kepada yang pertama juga. Sebab apa? Orang panggil tu bila sebut Tuhan lemah. Yang nombor 2 tadi dia kata Tuhan tak? Yang nombor 2 dia kata Tuhan tak? Tuhan. Tiba-tiba sekarang ni kehendak yang nombor 2 tadi tak lulus. Jadi yang nombor 2 tu orang panggil lemah tak dia? Tuhan lemah tak? Betul? Bila sebut Tuhan lemah, masuk tak yang pertama? Terpalit tak? Akal boleh tak terima Tuhan lemah? Mustahil. Gitulah cara fikir dia tu. Dapat ke tak dapat? Bijak sungguh. Alhamdulillah. Mudah ngajar kat sini.
Dah dapat kuih seorang satu. Meja kita je tak ada kuih. Special. Kalau macam tu dimaafkanlah. Maka tak dapatlah sesuatu daripada makhluk ini. Dah kalau Tuhan lemah, boleh ada tak alam ini? Mana boleh ada alam ni kalau Tuhan bersifat lemah? Lemah lawan dia apa? Kuasa, kudrat. Betul? Nak menciptakan alam perlu ada kudrat. Orang panggil kekuasaan. Tiba-tiba dalam masalah ni membawa kepada Tuhan tu dah bila dah lemah, boleh tak menjadikan alam? Mustahil. Kemudian tengok dengan mata kepala kita, alam ada ke tidak? Ada. Ni kita ni alam lah. Oleh yang demikian, maka dengan itu fahamlah kita bahawasanya Tuhan itu mesti bersifat kuat, mesti bersifat kuasa, sebab dalilnya, buktinya ada dah ni. Bukti kekuasaan Allah tu ada dah. Kita ni, alam ni lah bukti Allah itu ataupun Tuhan itu tidak lemah. Adanya alam ini adalah dalil, adalah bukti yang menunjukkan Tuhan tidak lemah. Dalam cerita tadi menunjukkan Tuhan lemah, nampak tak? Kalau Tuhan lemah, tak ada lah segala sesuatu. Sebab tu mustahil. Akal tak boleh terima nak mengatakan ada Tuhan lebih daripada satu. Tu dia peranan dalil akal ni. Kita bukan main-main. Orang tak reti je kata kita main-main ngaji sifat 20 ni, jikalau. Dia tak gunakan akal dia untuk mengenal Tuhan. Akalnya dah rosak, dibinasakan. Siapa yang wajibkan Allah tu ada? Siapa yang wajibkan Allah Ta'ala tu kuasa? Mandai-mandai wajibkan Tuhan. Disamakan dengan wajib semayang tu. Wajib semayang, wajib lain. Wajib syarak, betul? Wajib ni, wajib akli. Sebab tu orang ajak ngaji sifat 20 ni, belajar hukum syarak apa, hukum akal apa, hukum adat apa. Bila tak nak belajar, tu yang jadi salah faham. Siapa yang pandai-pandai mewajibkan Tuhan ni? Kita ni makhluk, kenapa pula nak wajibkan Tuhan? Wajibkan Tuhan ada, wajibkan Tuhan kuasa, wajibkan Tuhan. Itulah tak faham. Orang kata wajib akli, bukan wajib syarak. Bahaya, jangan main-main dengan pahaman tu. Nabi pesan tak? Jangan bermain-main dengan tempat bahaya. Satu ketika kau akan terjatuh dalam tempat bahaya tu. Nabi pesan, jangan main-main berhampiran tempat yang berbahaya. Jangan. Nanti kau akan terjatuh. Sebab tu kita pesan, jangan berjinak-jinak dengan pahaman tu. Jangan. Nanti terjatuh. Terjatuh, kita tak bertanggungjawab. Kita ingatkan banyak kali. Sebab Nabi pesan tu. Kenapa kita disuruh supaya menjauhkan benda syubhat? Sebab nanti akan jatuh kepada yang haram. Padahal syubhat je pun bukan haram. Tapi kalau selalu main-main dengan benda syubhat, tak mustahil nanti akan jatuh kepada benda haram. Begitulah juga. Bila kita bermain-main suka dekat-dekat dengan orang yang pahaman pelik-pelik ni, tak mustahil nanti kita akan jatuh kat situ. Sebab tu kita kata jangan. Habis. Yang keduanya daripada dua. Yang kedua daripada dua, masalah berselisih ni tadi. Inilah masalah kalau ada dua Tuhan. Kalau ada tiga, mesti berselisih punya. Sebab tu kalau kita duduk seorang-seorang, ada berselisih antara siapa? Seorang kat rumah, ada berselisih. Ikut kita lah. Nak tidur ke, nak apa ke, nak keluar ke. Tak ada nak bergaduh ke tak? Tak berselisih. Rasa macam nak tidur? Tidur. Rasa macam nak jaga tak nak tidur? Ikut engkau lah, dah engkau seseorang. Rasa macam nak keluar lah? Pergi lah. Rasa macam nak pergi kelas lah? Pergi lah. Rasa macam nak pergi pasal malam lah? Pergi lah. Dah seorang. Tapi kalau dua? Saya rasa macam nak pergi kelas lah.
Pasal malam tu nampak tak tu? Dia jadi berselisih. Kadang-kadang kebetulan sama kehendak. Berasa macam nak pergi pasar malam, sedang molek kita pun memang berasa macam nak pergi. Tu kadang-kadang gitu. Kadang-kadang je macam tu. Selalunya berselisih. Baik, yang keduanya, seri kedua. Makna sama. Maka pada masalah seri ini jadi dua masalah pula. Pecah lagi. Pecah kepala kita. Mikir. Maka pada masalah seri ini jadi dua masalah pula. Yang pertama, seri dengan kalah kedua-dua. Dua-dua kalah. Dua-dua tak lulus kehendak. Tu maksud. Tulis siap-siap. Ni kan kalah-kalah kita ingat macam main bola pula ni. Kalah dengan mana tidak lulus kehendak kedua-dua Tuhan. Kalah dengan mana tidak lulus kedua-dua kehendak Tuhan. Contohnya, seperti satunya mengkehendaki menjadikan satu makhluk. Tak dapat ia yang nombor satu menjadikan yang nombor satu nak buat langit contohnya. Tapi tak dapat dia nak buat langit tadi. Kenapa tak dapat nak buat? Kerana dikawal ketat oleh yang satu lagi. Yang nombor dua tu lah. Dia kawal-kawal, duk jaga dengan kekuasaan pemerintahan, kesempurnaan pemerintahan dia. Sampai yang pertama tadi nak buat pun tak dapat. Yang tidak menghendaki menjadikan makhluk itu. Yang kedua tadi dia tak nak jadikan makhluk. Jadi yang pertama, bila yang pertama nak buat, dia kawal dengan kesempurnaan sehingga yang pertama tak dapat nak meluluskan kehendak dia nak menjadikan. Maka sekarang ni makhluk tu ada ke tidak? Sekarang ni makhluk tu dah ada ke tidak? Taklah, sebab yang nombor satu nak buat tak dapat. Tak lulus kehendak. Yang nombor satu nak buat, tapi tak dapat nak buat kerana dikawal ketat oleh yang kedua tadi. Yang kedua ni tak nak jadikan makhluk. Dan yang satu lagi itu kehendak dia pula beri tiada. Kehendak yang nombor dua nak membinasakan, mudah kita faham. Nak bagi tiada. Yang nombor dua dan yang satu lagi itu, makna yang nombor dua tu mengkehendaki beri tiada. Maksud nak membinasakan apabila yang dahulu itu, apabila Tuhan yang pertama itu menjadikan makhluk tu. Kehendak dia yang kedua, faham baik-baik. Kehendak yang kedua ni tadi apa? Nak membinasakan langit tu contohnya apabila diciptakan oleh yang pertama. Boleh faham tak? Ulang balik. Ulang balik. Ada yang terkebil-kebil tu kita tengok. Terkebil-kebil. Tak apalah terkebil-kebil ngaji. Okey, ni masalah apa tadi? Berselisih. Kehendak tak sama. Jadi dalam masalah berselisih ni, ini seri, masalah seri sini. Seri yang pertama ni dengan mana kalah kedua-dua. Kalah kedua-dua ni dengan makna kehendak tak lulus. Dua-dua kehendak tak lulus. Contohnya mana? Yang pertama kehendak dia nak buat rumah. Tiba-tiba tak dapat yang pertama ni nak buat rumah sebab dikawal ketat oleh yang kedua. Yang kedua ni kehendak dia apa? Nak membinasakan. Yang nombor dua ni kehendak dia nak membinasakan rumah itu apabila dijadikan oleh yang pertama. Jadi sekarang ni yang pertama pun tak dapat nak buat rumah sebab dikawal tadi. Jadi rumah tak ada lagi. Betul? Yang kedua, kehendak dia nak membinasakan rumah itu apabila dijadikan oleh yang pertama. Maka tak dapat juga meniadakan. Kehendak dia nak membinasakan tu tak ada. Kenapa pula tak dapat? Kerana makhluk itu, buatlah contoh rumah tadi, kerana makhluk itu tidak adalah, tak ada lagi makhluk tu, tapi kehendak dia nak membinasakan, maka tak luluslah juga kehendak dia. Betul? Faham?
Ya ke tidak lah tu. Macam pelik aja. Boleh faham cepat je faham. Macam mencarikan adat aja. Pada adatnya tak faham. Ini sekali baca faham aja semua. Menyalahi adat ni. Alhamdulillah. Syukurlah Allah bagi faham. Apa nak pelik ni? Jadi yang pertama nak buat rumah tak dapat sebab dikawal oleh yang kedua. Yang kedua kehendak nak membinasakan rumah bila dah buat pun tak luluh juga, kehendak sebab rumah tak ada lagi. Jadi dua-dua, maka kedua-dua itulah lemah keduanya. Kedua-dua itu lemah sebab apa? Kerana tidak hasil kehendak bagi tiap-tiap satu itu. Dua-dua tu kehendak tak lulus. Sedangkan dia tu dikatakan tu dikatakan Tuhan, tiba-tiba tak lulus pula kehendak. Tuhan apa macam tu? Tuhan apa macam tu? Kehendak tak lulus tu sama macam kita. Kalau kita kehendak tak lulus, tak apalah, memang kena pada tempat. Dah makhluk lemah, serba-serbi lemah, bergantung dengan Tuhan. Ini Tuhan dikatakan lemah pula. Tuhan kehendak tak lulus. Tuhan apa? Tak ada sifat ketuhanan lah maknanya. Kerana sifat ketuhanan tu apa? Di antaranya kehendaknya mesti itu sifat ketuhanan. Sebab tu suruh kenal Tuhan. Bila sebut Tuhan kena tahu sifat dia apa? Kehendaknya mesti tu sifat Tuhan. Bukan tahu namanya Allah saja. Maksud kenal Tuhan bukan kenal namanya, tapi kenal sifat-sifat dia. Kalau kenal nama tak jadi apa? Kenal nama je. Allah. Berpuluh tahun dah kita nak dengar nama Allah ni. Kita dah nak terjun dalam lubang dah. Betul? Apa? Sungguh kan? Wujud Allah pilih kita mengaji. Alhamdulillah. Sungguh selama ni dengar Allah puluh tahun. Tapi kalau tahu sifat Allah tu apa? Apa sifat Tuhan? Itu dah mengaji. Dulu. Sebelum Allah kutip kita, belajar tauhid. Macam mana pahaman kita tentang Tuhan? Betul tak? Sebut Allah kosong begitu je. Wujud Allah pilih. Betapa sayangnya Allah kat kita. Allah tak nak kita ni mati dalam keadaan membawa pegangan kefahaman yang salah terhadap Allah. Sebab tu syukur sangat-sangat. Terima kasih ya Allah. Ya Allah pilih kita. Mudah-mudahan Allah pilih juga yang lain-lain. Amin ya rabbal alamin. Bahaya akidah ni kalau salah tuan-tuan. Ini tak ramai orang ambil berat tentang akidah. Mereka menganggap bila tahu dah Tuhan tu namanya Allah, beres dah. Padahal kefahamannya tentang Allah tu sendiri banyak yang salah. Tahu dah Allah, tapi masalahnya sekarang kefahaman tentang Allah tu salah. Bukan kata dia tak percaya ada Tuhan, dia percaya ada Tuhan, tapi kepercayaan dia tentang Tuhan tu salah. Ni yang nak belajar ni, supaya pastikan semula kefahaman kita tentang Tuhan itu betul ataupun salah. Bila kita belajar jumpa kesilapan, baiki. Bila kita belajar betul seperti yang kita tak belajar dulu. Tak belajar dulu pun memang faham macam tu dah. Mujurlah tu, alhamdulillah. Golibnya memang kompom banyak jumpa salah dah. Contohnya Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Selama ni kita dengar Allah Maha Kaya, yang kita faham apa? Ada alam ni, sebab Allah ada alam ni, ada langit bumi, ada syurga neraka, sebab tu dia kaya. Rupa-rupa salah fahaman tu. Kerana maksud kaya Allah itu apa? Dia tak berkehendak dan tak berhajat kepada segala sesuatu sedia kala lagi dan sentiasa dan selama-lamanya.
Dia tak berkehendak dan tak berhajat kepada segala sesuatu. Sebab tu sifat kaya Allah ni bukan sejak ada langit bumi. Sebelum ada segala sesuatu lagi, dia dah bersifat dengan maha kaya dah. Kalau kita faham kaya Allah sebab ada langit bumi, maknanya sebelum ada langit bumi, tak bolehlah nak dipanggil sebab yang kita faham tadi, kaya sebab ada langit bumi. Kaya sebab memiliki sesuatu ni, itu kaya muqayyad. Itu kaya kita manusia. Dipanggilkan si Polan tu kaya sebab dia memiliki harta. Sebelum ada harta panggil kaya tak dia? Tak ada. Sejak dia ada harta tu, menang loteri banyak tu, sejak tu orang panggil dia kaya. Yang kaya dengan cara macam tu lah. Janganlah berasa dah tak ada kena-mengena. Dia panggil kaya sebab banyak harta. Sebelum tu tak panggil kaya sebab tak ada harta. Nampak tak tu? Sebelum ni kita dengar Allah maha kaya, Allah maha kaya, itulah yang kita faham. Rupanya salah, Pak. Mujur Allah betulkan. Alhamdulillah. Bertuah sangat-sangat Allah pilih kita. Dan jika lemah keduanya, nescaya tidak dapat sesuatu daripada makhluk ini. Tak dapatlah sesuatu daripada makhluk ni kalau Tuhan tu lemah. Dan iaitu makhluk ini tiada, ataupun tak dapat sesuatu daripada makhluk ini, batil. Melayu kata batal. Batil Arab kata, Melayu kata batal. Batal ni tak boleh pakai lah. Tak sah. Tak jadi. Batal. Sebab apa batal? Dakwaan mengatakan Allah tak buat makhluk, batal dakwaan tu. Tak pakai, salah dakwaan tu. Sebab apa pula salah? Kerana makhluk ini ada, ia makhluk dengan musyahadah. Kerana makhluk ini dah ada dengan disaksikan oleh mata kepala kita. Musyahadah ni makna pandang dengan mata kepala, bukan mata kaki. Pandang dengan mata kaki tak nampak. Tahu mata kaki apa? Buku lali. Ambil semayang betul-betul, basuh tu sampai atas mata kaki tu. Mata kaki? Buku lali rupanya. Masuk musyahadah ni mata kepala, bukan mata kaki. Jadi mata kepala kita dah menyaksikan adanya makhluk. Macam-macam makhluk ada. Itulah dalil Tuhan tidak Itulah dalil Tuhan tidak lemah. Itulah juga dalil Tuhan tidak boleh berbilang-bilang. Tak boleh. Sebab kalau berbilang-bilang akan terjadi perkara mustahil. Kalau begitu, tetaplah Tuhan itu satu, tidak berbilang-bilang. Kalau begitu, makna setelah dikaji selidik tadi, dengan akal fikiran tadi, dapat jawapan yang mustahil. Apabila kata ada dua Tuhan, mendapat jawapan yang mustahil, membawa kepada lemahnya Tuhan, membawa kepada tidak lulusnya kehendak Tuhan tadi tu. Itu satu makna dakwaan yang salah. Kerana dalil yang menunjukkan Allah itu maha berkuasa ada dah, iaitu alam ini. Macam mana nak kata Tuhan lemah sedangkan dalil di kuasa itu ada? Sebab itulah dia kata, kalau begitu tetaplah Tuhan itu satu, tidak berbilang-bilang. Tetaplah Tuhan itu satu, yakni pada hakikatnya, pada nafsul amri, pada hakikat pekerjaannya memang Tuhan itu sah. Walaupun kita tak berfikir tentang Tuhan, tetap Tuhan itu satu. Kita fikir ni kemudian, sejak kita Allah ciptakan, baru kita fikir tentang Tuhan, betul? Sebelum kita wujud, sebelum akal kita ni wujud, ada dah Tuhan tu. Sebab tu yang dikatakan tetaplah Tuhan itu satu pada nafsul amri. Jangan lupa dulu ta'rif hukum akal.
perkara yang dihukumkan oleh akal. Kemudian apa yang dihukumkan, diputuskan oleh akal itu mesti bertepatan dengan nafsul amri. Apa yang dihukumkan dengan akal tadi mesti sama dengan hakikat perkara. Dalam Quran tu dalilnya, wa ilahukum ilahu wahid, Tuhan kamu Tuhan yang satu. Itu kenyataan tentang hakikat perkara. Yang ni hakikat perkaranya Tuhan memang tiba-tiba kita kaji fikir selidik tadi tu, fikir dengan akal, begini ni dapat jawapan, oh tak boleh, Tuhan ni ada dua, ada tiga, mesti Tuhan tu satu. Itu keputusan yang dibuat oleh akal kita setelah kita berfikir. Kemudian tengok jawapan apa yang kita putuskan dengan akal tadi, Tuhan itu satu, sama dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Maka itulah dia akidah yang sebenar. Contohnya, seandainya apa yang kita putuskan dengan akal itu bertentangan dengan Al-Quran, tak boleh pakai. Apa yang dihukumkan dengan akal tadi itu, apabila bertentangan dengan nafsul amri, benda yang sebenar-benar, hakikat perkara yang sebenar, maka hukum akal itu tak boleh diterima pakai. Sebab berlawanan dengan nafsul amri. Habis. Kemudian, dan masalah yang kedua daripada masalah seri itu, dengan makna menang kedua-dua. Apa maksud menang ni? Lulus ke hendak? Rakam lah tuan-tuan, dekat rumah boleh dengar sambil minum kopi, petang-petang makan pupuk. Dengar balik. Kena selalu dengar. Ngaji tauhid ni nak cepat dapat, kena selalu dengar. Selain daripada rajin catat, mesti itu syarat dia. Nak cepat dapat ngaji tauhid, kena rajin catat, rajin dengar. Insya-Allah. Jangan kata kita tak boleh faham ilmu akidah ni. Kena gaya belajarnya, insya-Allah nampak jalan. Tak kena gaya, nampak jugalah, tapi lambat sikit. Lambat tu kena bersungguh. Haji jangan main-main, sungguh. Bukan untuk orang lain, untuk akhirat kita sendiri ni. Nak mati kena bawa akidah betul. Kalau kita tak faham, macam mana nak bawa akidah betul kalau tak faham? Sebab tu kena usaha bersungguh supaya cepat diberi faham oleh Allah. Memanglah yang memberi faham tu Allah. Tapi kita tu, balik diri kita ni, jangan taksir, makna jangan cuai, jangan main-main maksudnya. Jangan cuai, jangan taksir. Kadang-kadang orang tu boleh pandai, tapi sebab taksir dia tak pandai. Itu salah kita. Dia boleh betulkan bacaan Fatihah dia, tapi oleh kerana dia taksir, cuai, tak nak mengaji tajwid, bacalah Fatihah yang salah setiap kali solat. Sebab tu Allah tak terima. Setiap kali dia solat, setiap kali tu Allah tak terima solat dia. Jadi baik belajar. Orang belajar ni dia special. Walaupun dia ada kesalahan, dimaafkan oleh Allah. Sebab apa? Sedang memperbaiki. Tapi yang salah tadi dengan tak belajar, salah sebab tak baiki. Sebab tu tak ada maaf. Tiada maaf bagimu. Siapa nak mendapat kemaafan daripada Allah, baik mengaji. Insya-Allah ada toleransi daripada Allah. Allah tahu hamba-Nya sedang belajar. Kemudian mustahil untuk hamba-Nya mengerti segala benda dalam masa yang singkat. Allah tahu yang kita ni tak boleh faham kalau Tuhan tak diberi faham. Tuhan tak memberi faham walau dia bersungguh pun. Sebab itulah ada ruang-ruang keampunan daripada Allah kepada orang yang belajar. Rugi kalau kita tak nak masukkan diri kita dalam golongan orang belajar ni. Rugi. Masuk belajar di sini, belajar ilmu akhirat, bukan belajar ilmu dunia. Ilmu dunia itu tak payah paksa, berderu orang pergi. Bayar ribu-ribu pun orang sanggup. Belajar ilmu akhirat ni free pun orang tak mau. Jadi ngajilah. Ngaji. Biar ada perbezaan kehidupan kita ni dengan hayawan, dengan binatang.
Sebut dalam kitab Ta'limul Muta'allim, kita ni duduk menumpang atas dunia ni sama menumpang dengan binatang atas dunia. Numpang dengan lembu, numpang dengan kuda, numpang dengan gajah. Mentang-mentang kita manusia, wah, berasa di dunia ni kita punya. Sedar weh. Allah pindahkan kita sini, di atas dunia ni, tumpang dengan binatang. Duduk setempat dengan binatang. Cuma kita terlupa. Betul ke tidak? Ke salah dia cakap? Dah tu, yang membezakan ataupun kita ni banyak bersamaan dengan binatang. Binatang ada tak yang kuat? Ada. Manusia pun ada yang kuat. Binatang ada tak yang garang? Oh, garang. Manusia ada garang? Ada atau tak ada? Kat rumah kita tu banyak yang garang. Kat rumah dia tak cakap siapa. Kucing. Tu kat rumah. Yang pergi berasa kenapa pula kita kata kat rumah. Macam ada sesuatu lah. Garang. Apa tu, apa, kasih sayang. Binatang ada tak kasih sayang? Ada. Walau dia sehina-hina binatang pun, babi, dia sayang anak-anak dia yang ramai tu. Ada pernah dengar pula berita babi buang anak dalam tandas? Ada? Mana ada? Dia jaga anak dia walaupun ramai. Tapi manusia dia buang anak, betul? Jadi banyak persamaan kita. Nak cakap ni biar kita tersedar sikit. Sebab bukan daripada kalam saya ni, kalam ulama saya sampaikan. Ini yang dikatakan nur tadi tu. Cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu, manfaat, petunjuk daripada Allah yang boleh menimbulkan kesedaran dalam hati. Tapi kalau hati kotor, dia takkan dapat. Sebab cahaya petunjuk tadi akan lari keluar balik. Dia takkan duduk dalam tu. Ni saya sebutkan ungkapan Tuan Pengarang kitab Ta'limul Muta'allim. Jadi banyak persamaan kita dengan binatang. Berbini, berlaki, makan, minum, tidur, sama je. Yang membezakan kita dengan binatang apa? Tadi ibadat. Ibadat, menuntut ilmu. Ada lembu belajar agama? Ada lembu ngaji paduain? Mana ada? Kambing? Kambing pun tak ada. Rimau? Ada rimau ngaji tauhid? Mana ada? Dah kalau kita tak nak ngaji, sama tak dengan rimau? Sama lah. Sebab tu biar ada perbezaan. Kalau hidup atas dunia berbini, beranak, cari makan, cari senang, ikut nafsu, sama macam binatang kita. Tak ada apa pun perbezaan. Sebab tu gunakan akal kita biar ada perbezaan di antara kita dengan binatang. Tu Allah sindir kita dalam Quran. Afala ta'qilun, adakah kau tak berakal? Dan ada tempat Allah hina. Allah kata ada kalanya manusia itu lebih hina daripada binatang, lebih sesat daripada binatang lagi. Itu ancaman daripada Allah tu, supaya kita sedar diri kita. Biar kita sedar diri kita. Allah dah memberi kemuliaan pada kita sebenarnya, tapi kita yang mencampakkan diri kita dalam kehinaan. Allah dah bagi kita kemuliaan. Mana? Akal. Mana lagi? Islam. Nampak tak? Nampak tu, hargai. Terima kasih kepada Allah, syukur Allah jadikan kita umat Islam. Bagi akal pula, jadi umat Nabi Muhammad SAW pula. Banyak pertolongan Allah atas kita ni. Sentiasa dalam nikmat Allah. Tak pernah sedetik pun Allah tinggalkan kita. Tak pernah. Contoh, kita tengok dalam rakaman-rakaman, dalam video-video tu, kadang-kadang kita tengok orang tu duduk, tiba-tiba ada orang sedekah kat dia beratus-ratus ringgit. Menangis dia. Sebab apa? Dapat nikmat daripada Allah. Sebenarnya yang ada pada diri kita ni lebih daripada apa yang baru dapat tadi tu. Betul tak? Nikmat akal, nikmat hidup, nikmat sihat ni lebih bernilai daripada 300-400 ringgit, 1-2 ribu tadi.
Jadi kita ni leka, lupa, lalai. Pada kita merasakan nikmat Allah tu pergi datang. Sebenarnya sentiasa ada pada kita nikmat tu. Tapi oleh kerana hati kita tadi dilalaikan dengan dunia, itu yang kita berasa nikmat Tuhan ni kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat nikmat. Padahal duduk dalam nikmat kita. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita yang sentiasa duduk mengingat kepada Allah. Tapi syaratnya kata ulama, kalau hati nak selalu ingat gantung pada Allah, kena buang yang namanya dunia dalam hati kita. Apa maksud dunia ni? Dunia yang tak bantu ibadat, itu yang disuruh buang. Dunia bukan suruh buang semua. Dunia yang tak tolong ibadat, dunia yang jadi sebab kita lupakan Tuhan, dunia perniagaan yang melekakan kita daripada Tuhan, harta kekayaan, pangkat jawatan yang menyebabkan kita jatuh dalam dosa dan maksiat, itu yang disuruh buang. Ada pun dunia-dunia yang menolong merapatkan perhubungan kita dengan Allah, itu ambil, itu pegang, itu jaga baik-baik. Itu jaga baik-baik. Bukan maksud dunia itu semua kena buang. Dunia yang tak tolong akhirat, tu yang disuruh buang. Dunia yang tolong akhirat, pegang baik-baik. Sebab tu Allah dudukkan kita atas dunia ni, supaya jadikan dunia ni asbab kita mendapat banyak pahala dan kebajikan. Maka masuk balik, tu iklan tu, iklan. Dah tauhid. Itulah dia ngaji tauhid ni, bukan suruh faham kat kitab je. Nak kena serapkan dalam diri kita. Kenapa kita ngaji tauhid? Orang yang taat kepada Allah, itulah tanda dia mentauhidkan Allah. Orang yang melakukan ketaatan, membuat apa yang disuruh, meninggalkan apa yang dilarang, itulah tanda dia sedang mengesakan Allah. Itulah tanda dia memuji Allah. Memuji ni ada kala dengan perkataan, ada kala memuji Allah dengan perbuatan. Ni kalian duduk dalam majlis ilmu ni, kalian sedang memuji Allah, tapi bukan dengan perkataan, malah dengan perbuatan. Maka menjadi ia mana tadi? Dan masalah yang kedua daripada masalah seri itu dengan makna menang kedua-dua. Seperti satunya menghendaki memberi ada satu makhluk. Ada dua, jangan lupa, ada dua. Yang pertama, kehendak dia apa? Nombor satu ni, kehendak dia apa? Mana ni? Buka muka suap apa? Ni. Masalah yang kedua ni, masalah seri ni dengan makna menang kedua-dua. Seperti satunya. Yang pertama, menghendaki memberi ada satu makhluk. Makna yang pertama, nak buat makhluk. Itu yang pertama. Ingat, kehendak dia nak buat makhluk. Nak buat rumah, kita buatlah, kata nak buat rumah lah. Makhluk tu ambil contoh rumah lah. Maka menjadi ia yang pertama, akan rumah makhluk tadi. Boleh faham tak zakat tu? Boleh tak? Yang pertama, kehendak dia nak buat rumah. Lulus kehendak dia, ada rumah tu. Dah nak buat rumah tadi, ada rumah. Yang pertama. Dan yang satu lagi pula, yang nombor dua, hendak meniadakan makhluk itu, rumah tadi. Yang nombor dua, nak meniadakan rumah tadi. Yang nombor dua, maka meniada ia ataupun membinasa ia yang kedua akan rumah tadi. Lulus juga kehendak dia. Yang pertama pun lulus kehendak adakan rumah. Yang nombor dua pun lulus kehendak meniadakan rumah. Boleh faham tak zakat tu? Tak faham? Ada yang tak faham. Ulang balik sikit. Nombor, ada dua Tuhan, konon-kononnya. Okay. Yang pertama, nak buat rumah. Lalu adalah rumah, lulus kehendak dia. Yang nombor dua, nak binasakan rumah tu. Rumah yang tadi tu. Bukan rumah lain. Rumah yang tadi tu. Lulus juga kehendak dia. Maka tiadalah rumah tu. Dua-dua lulus dah kehendak. Apa jadi? Maka dan hasillah kehendaknya. Dan keduanya itu lemah. Dua-dua ni jadi lemah juga.
Kenapa pula tu dah lulus kehendak dua-dua, lemah tang mana pula? Ni dengar baik-baik ni. Tadi kita kata lemah-lemah sebab tak lulus kehendak, betul? Ni dah lulus dah kehendak, lemah tang mana pula ni? Lemah sebab apa? Kerana berlaku pada makhluk itu, rumah tadi tu, berlaku pada rumah tadi tu, berhimpun dua perkara yang berlawanan, dua sifat yang berlawanan. Dah dua-dua tadi kehendak lulus. Yang satu nak buat rumah, ada rumah. Yang nombor dua nak binasakan rumah, tiada rumah. Jadi rumah tu bersifat ada dan tiada. Faham? Itu yang dimaksudkan berhimpun tu. Dua perkara yang berlawanan, iaitu sifat ada, nisbah kepada yang menjadikan. Makna rumah tu dikatakan bersifat ada, tilik kepada Tuhan yang pertama tadi. Tilik kepada Tuhan yang pertama tadi, kehendak dia menjadikan rumah, maka adalah rumah. Itu maksudnya. Dan makhluk itu, makna rumah tadi juga tiada. Rumah tu juga bersifat dengan tiada, nisbah kepada yang meniadakan. Tilik kepada Tuhan yang nombor dua tadi, yang nak meniadakan rumah tadi, pun luluh juga kehendak dia. Jadi rumah yang sama tadi bersifat dengan ada, rumah yang sama tadi bersifat dengan tiada. Tu dia kata mustahil tu. Dan berhimpun dua perkara yang berlawanan pada satu benda itu mustahil. Dia salah satu. Mana boleh boleh sama-sama begitu? Kejap lagi Kang, ni dah pukul berapa? 10.36. 10.40 Kang, ada anak kita telefon. Nak ambil lah ke telefon pun bunyi. Kita pun jawab. Halo? Okey. Mak ada kat mana ni? Mak ada dan tiada di rumah ngaji. Apa mak? Mak ada dan mak tiada kat rumah ngaji. Dia kata kebil-kebil anak dia. Mak tadi makan ubat berapa biji? Itu. Overdose. Mana boleh mak ada dan tiada? Salah satu lah. Mak ada lagi kat rumah ngaji, barulah anak kita boleh terima. Ataupun mak dah tak ada dah kat rumah ngaji, sekarang ni kat tempat lain, tak apa dah lah. Ini dah mak ada dan tiada di rumah ngaji. Besok dah mak anak kita tak jadi, kita datang, tak bagi kita datang ngaji sini lagi dah. Dia kata makin pelik mak saya tu. Sebab itulah membawa kepada lemahnya Tuhan tadi, kerana berlaku perkara yang mustahil pada makhluk tu. Ada dengan tiada, mana boleh berhimpun. Tapi kalau waktu lain tu tak apa. Pukul 1 ada, pukul 2 tak ada, tu tak apa, tak ada masalah. Pukul 1, pukul 10.30 mak dia kat rumah ngaji, pukul 11 ada kat Paksen. Lain. Pergi shopping. Tak apalah, waktu lain-lain. Ini satu tempat mak nak berhimpun dua sifat yang berlawanan. Sekarang ni contoh, kita bersifat hidup dan mati, mustahil. Kalau hidup, hiduplah. Kalau mati, matilah. Mana boleh berhimpun dua tu? Sebab berlawan. Tapi kalau dalam masa yang berbeza, itu tidak mustahil. Sekarang 10 berapa ni? 38. 10.39 mati. Tak ada mustahil. Masa lain-lain. Boleh faham ni? Alhamdulillah ya Allah. Maka membawalah kepada tidak ada makhluk ini, dan iaitu tak ada makhluk batil, kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Apa maksud musyahadah? Memandang dengan mata kepala. Kalau dari segi ilmu tasawuf, musyahadah bermaksud memandang kepada Allah dengan mata hati. Maksudnya apa sahaja yang dialami, apa sahaja yang dirasai, apa sahaja yang dilihat, apa sahaja gerak-geri, membawa hatinya mengingat kepada Allah yang menjadikan. Tu. Apa sahaja, perasaan dia, pemikiran dia, penglihatan dia. Ni macam sekarang ni dia sedang melihat, dia ingat kepada Allah. Sebab dia tahu Allah yang memperlihatkan ni.
Mustahil dia boleh melihat kalau tidak diperlihatkan oleh Allah, walaupun dia ada biji mata, tapi yang memperlihatkan itu adalah Allah. Ni yang sedang memperdengarkan suara ni, Allah yang sedang memperdengarkan. Ini af'alullah, perbuatan Allah. Allah sedang menciptakan penglihatan kita, Allah sedang menciptakan pendengaran kita, Allah sedang menciptakan kefahaman kita, Allah sedang menciptakan gerak-geri kita. Dah mana ruang yang tidak ada Allahnya? Mana ruang yang tak ada Tuhannya? Mana ruang yang tak ada dalil adanya Allah? Nampak tak? Sebab tu orang-orang tu, aulia illah tu, aribillah tu, hatinya sentiasa memandang kepada Allah, dengan mana hatinya sentiasa ingat kepada Allah. Kita kadang-kadang aja bila cakap macam ni, teringat dah sekejap. Langkah aja pintu tu kan habis. Langkah itu habis. Ingat duit pula. Suka sebab duit. Ya dah tu. Dah apa lagi yang kita fikir? Duit je dah. Kalau fikir mati baik sangat. Dalam semayang pun fikir duit lagi. Ni tak semayang, lagi-lagi lah. Allah, bila cek baki RM5 tak tambah-tambah. Bila laki nak bagi duit? Ni macam-macam barang nak beli online semayang. Bukan orang nak sini. Empat lain. Tu dalam semayang tu. Waktu khusus menghadap Allah tu hati kita ingat duit. Luar semayang lagilah. Tak ada benda risau dah, mesti sangkut paut dengan duit ni. Allah, parah hati kita. Cepat-cepat rawat. Kalau kita mati dengan hati macam tu, masalah kita nanti. Sebab tu kena ngaji tasawuf. Ngaji tasawuf, jangan tak ngaji tasawuf. Kena buang benda-benda tu. Boleh ada duit, tapi jangan sampai duduk dalam hati. Kat tangan cukup. Nak kaya kat tangan, nak mewah kat tangan, nak pangkat kat tangan. Jangan usik tempat Allah ni, hati ni. Jangan. Kalau tak nanti rosak kita. Nanti rosak kita. Biar kita risau tentang ibadat, risau memikirkan tentang kekuasaan, kebesaran Allah. Jangan risau tentang selain Allah tu, jangan risau. Jangan risaukan hati kita dengan selain Allah. Jangan. Usaha buang sikit-sikit, kikis sikit-sikit dunia-dunia yang melekakan kita daripada mengingati Allah. Apa saja yang kita buat, cuba ajak hati kita ingat ini adalah kekuasaan Allah. Cuba ajak hati kita selalu macam tu. Tengah masak, tengah mikir, tengah lipat baju, apa sajalah. Walaupun perbuatan tu nampak remeh, tapi hakikatnya itulah dia perbuatan Allah ni. Kita boleh memandang ni. Boleh kita memandang ni, nampak lampu, nampak kipas, nampak kawan-kawan ni, kalau tak dijadikan oleh Allah penglihatan kita ni, tak boleh. Betul tak? Tapi hati kita tadi. Banyakkan berzikir, banyakkan berlatih selalu. Ingat, ya Allah, ya Allah. InsyaAllah lah, kalau kita bersungguh, nanti Allah akan bagilah pertolongan. Memang mula-mula berat, tapi nanti dia jadi mudah ya nak ingat benda-benda macam tu. Benda-benda remeh je, tapi boleh mengingatkan hatinya kepada Allah. Remeh-remeh. Kalau macam sekarang, nak ingat Allah, kena paksa diri kita keluar modal banyak-banyak. Kena keluar negara. Kena melancong melihat kebesaran Tuhan. Ribu duit kena habiskan. Besok tak payah keluar modal banyak dah. Besok tak payah keluar modal banyak-banyak nak melihat kekuasaan Allah, kehebatan Allah, sampai nak kena keluar negara. Tak payah. Tak payah modal apa pun. Ada pada diri kita ni modal ni. Kalau begitu, tetaplah Tuhan itu satu, tidak berbilang-bilang. Inilah. Mana inilah tu? Tuhan tu satu, tidak berbilang-bilang. Tu inilah tu. Inilah tu. Isim isyarah tu. Haza, hazihi tu. Inilah. Maksud inilah tu mana? Satu tu. Satu Tuhan. Inilah tu. Jaga tu. Inilah. Yakni satu Tuhan yang dipegang dan yang diakui, yang sebenar, yang muafakat,
dengan petunjuk Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Jadi apa yang kita pegang dalam hati kita, Tuhan itu mesti satu, tidak boleh berbilang-bilang, dua, apatah lagi lebih daripada dua. Sebab kita dah kaji selidik dengan akal fikiran daripada hari itu lagi. Betul tak? Betul tak saya baca tadi? Cukup tak? Kan ada langkau? Tak ada tapi saya rasa macam cepat pula kat sini. Sungguh, biasa 2-3 kali kelas nak kena habis ni bab wahdaniah. Panjang. Berapa kali kita baca bab ni, wahdaniah ni? 3 kali maksudnya cepat pula tu dah. Takut kita terlangkau kitab aja. Betul berkah lah kalian ni. Sebab tanya faham alih, tanya faham alih. Dah selalu alih. Tempat lain tanya tak faham, tak alih. Tak faham, tak alih. Ni tanya-tanya faham alih. Lepas tu cepat habis. Kali kedua kan kitab ni kita ulang. Action. Ya, bangga bukan main lagi. Tunggu habis ni kita buat peperiksaan, kita tengok. Bagus juga cadangan tu makna nak khatam, besok satu kelas kita buat peperiksaan. Peperiksaan baru tengok macam mana yang kata 2 kali khatam macam mana. Tengok macam mana ni yang pergi dia. Khatam ke pitam, kita tengok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu yang kita takut nak buat tu kan, dia tak nak datang. Takut ada ujian katanya. Habis. Tak ada, cakap je, memain je. Dah cadang dah situ. Dah cadang lah. Yang diakui yang sebenar yang muwafakat dengan petunjuk Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Mana dia? Abittakhadhu ilahatan minal ardi hum yunshirun. Lau kana fihima alihatun illallahu la fasadata. Atau mengambil kamu akan Tuhan yang lain daripada bumi ini, bermula mereka itu berhamburan sekalian mereka itu. Jikalau adalah, ini syahid dia. Ini dalilnya, sini. Lau kana tu. Lau kana, jikalau adalah pada menjadikan langit bumi itu, kata Allah. Ni kata Allah ni, ni firman Allah ni. Allah sendiri yang berfirman. Allah sendiri yang membuat keterangan di dalam Al-Quran yang maha suci dari kesamaran, keraguan, pertikaian, kesangsian. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, jikalau adalah pada menjadikan, pada menciptakan, pada mengadakan, meniadakan langit bumi itu Tuhan lain. Kalau ada Tuhan lain, Allah cakap. Nampak tak? Kita ngaji kitab tauhid ni daripada hari tu. Jikalau. Ikut tarik Quran lah tu. Dalam Quran ni pun Allah sebut jikalau. Nampak tak? Suruh fikir. Jikalau begini, ada jawapan dia. Nampak tak? Setiap jikalau ada jawapan dia. Dia tak, kalau tak ada jawapan, dia jadi ayat tergantung. Jikalau adalah pada menjadikan langit bumi itu Tuhan yang lain, habis dah. Ayat sampai situ. Sempurna tak ayat? Tak sempurna sebab tak dapat jawapan jikalau tadi. Sebab tu setiap jikalau ada jawapan. Macam kita dah belajar tadi tu. Jikalau Tuhan tu ada 2, gini, nescaya dapat jawapan dia. Batil jawapan dia, karut jawapan dia. Ni sama kan? Jikalau adalah pada menjadikan langit dan bumi itu Tuhan yang lain melainkan Allah, jawabnya ni nescaya ni jawab jikalau. Nescaya, kalau kita jumpa dalam kitab-kitab turah ni, jawab nescaya tu, tu jawab daripada perkataan jika ataupun jikalau. Jika ataupun jikalau. Nescaya kedua-dua langit bumi itu rosak bina. Allah Ta'ala kata, kalau ada dalam penciptaan langit bumi ini Tuhan yang lain daripada Allah, ada yang lain daripada Allah, maka nescaya rosak binasalah langit bumi.
Maka maksud rosak binasa tadi, kata ulama tafsir, membawa kepada takkan wujudnya alam ni. Kalau ada yang lain daripada Allah yang mentadbir, takkan ada alam ni. Lepas tu cuba kita tengok dengan akal kita dan pandangan mata kita, adakah alam ini mustahil? Adakah alam ini binasa? Sekarang ni binasa tak alam? Ada alam. Menunjukkan apa? Tidak ada yang lain kecuali Allah saja. Samalah tu, apa yang kita tengok semua dalil hanya adanya Allah. Apa saja dalil, apa saja benda ni, semua bukti tentang keesaan Allah. Kita tengok ni benda ni, beg ni, adanya beg ni adalah, tekan beg kuning, jangan lupa. Adanya beg ni tanda keesaan Allah. Handphone ni tanda keesaan Allah. Cawan ni tanda keesaan Allah. Segala-galanya ni tanda keesaan Allah. Kerana kalau Tuhan tu ada dua, takkan wujud segala benda ni. Sebiji pasir tu, pasir sebutir tu, dalil satu Tuhan. Boleh faham tak? Kita ni nak tengok dalil yang besar-besar gitu. Yang kecil-kecil pun sama tak? Yang besar, yang kecil, semuanya dijadikan oleh Allah. Tengok kat cermin nampak selai uban kita, dalil ketunggalan Allah. Macam tu. Jangan tengok yang besar-besar je baru teringat ke Tuhan. Ke ada alam ni yang ada yang Tuhan buat, ada yang Tuhan tak buat? Semua kan? Jadi daripada sebesar-besar makhluk sampai sekecil-kecil, yang semulia-mulia sampailah yang sehina-hina, yang bernilai, yang tak bernilai pada pandangan kita, semuanya itu hakikat adalah perbuatan Allah yang jadikan. Sebab tu nanti kalau sampai peringkat dapat manfaat daripada ilmu tu, tengok apa saja mengingat kepada Allah. Tengok semun pun teringat Tuhan. Ni kena beli tiket ribu-ribu nak ingat Tuhan. Luar negara. Dah lah tak bawa kita, bawa lah kita. Dia agak manfaat ni. Kita pun nak tengok juga Tuhan macam mana cara tengok Tuhan luar negara macam mana, kok lain cara dia. Masya Allah. Okey, cukup dah, habis dah. Habis dah. Maka nyatalah pada petunjuk Allah Ta'ala di dalam ayat itu bahawa Tuhan itu satu jua, tidak berbilang-bilang. Wallahu alam. Tak ada jalan, maksudnya tak ada jalan akal kita ni nak fikir ada Tuhan selain daripada Allah. Tak ada jalan akal kita nak memikir barangkali ada dua Tuhan. Tak ada jalan. Sebab tu dalam bab wadaniyah ni, dia punya dalil akalnya panjang. Dalil akalnya panjang itu. Nampak tak? Kalau Tuhan tu berbilang-bilang, dia bawa sini-sini. Sebab akal kita ni, dia akan disesatkan oleh syaitan dengan macam-macam jalan nak mengajak kita percaya ada Tuhan lebih daripada satu. Ni ulama dah siap dah bawakan jawapan. Semua ada jawapan dah sini. Kenapa tak boleh kata ada dua Tuhan? Ni dalam bab wahdaniyah ni. Pegang baik-baik, faham elok-elok. Dah lah. Wallahu a'lam. Jadilah setakat situ. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, diberi kesihatan, keafiatan untuk ibadat, diberi rezeki yang halal, lagi berkah untuk ibadat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita taufik, semangat, kekuatan, bantuan untuk sentiasa menuntut ilmu bersungguh-sungguh kerana Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memilih sekaliannya tanpa ada yang terkecuali. Anak beranak kita, adik beradik kita, ipar duai kita, suami bini kita, dijadikan oleh Allah penuntut-penuntut ilmu. Tak dapat ngaji talaki, ngaji secara online, tak ada masalah. Asalkan kita termasuk dalam golongan orang yang tidak duduk jauh daripada petunjuk Allah. Dan jangan lupa bersihkan hati kita daripada penyakit-penyakit yang dibenci oleh Allah, supaya ilmu yang masuk dalam hati kita tu duduk berkekalan sampai bila-bila dan dapat kita mengambil manfaat daripadanya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahli putri untha wa dzakar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jumpa lagi insya-Allah.
Alhamdulillah. Cik buat minum aja Minum. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Saya gurau tadi pakcik. Masih sama je. Apa lagi? Masih. Jazakumullah khair. Apa lagi ni? Doa saya bang. Doa saya bang. Masih bang. Jazakumullah khair. Masih Haji. Jumpa lagi. Jazakumullah bima ataitum. Masih bang Sehat bang Jumpa lagi bang. Doa saya bang. Apa lagi? Masih. Jumpa lagi. Barakallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masih bang. Duduk mana? Saya dekat Bukit Katil. Oh, Bukit Katil. Sana. Sana. JBJ. Ya. Terima kasih pakcik. Alhamdulillah. Siap pakcik Sama-sama. Siap. Siap bang Sama-sama kasih bang. Sama-sama kasih. Saya mau baju. Bawa baju. Kamu baju. Masih. Jumpa lagi. InsyaAllah. Doakan saya. Bang, sama-sama kasih. Sama-sama. Minggu lepas kan ada? Iyalah. Baru nak mula balik. InsyaAllah. Terima kasih bang. Jumpa lagi bang. Terima kasih. Jazakallah khairan. Terima kasih. Terima kasih bang. InsyaAllah. Jumpa lagi. InsyaAllah. Masih bang. Doa saya. Jumpa lagi. Duduk mana? Duduk mana? Saya dari Johor Bahru. Subhanallah. Di sini duduk di mana? Bukit Peluang pertama. Oh, Bukit Peluang. Alhamdulillah. Saya masih tanah. Jumpa lagi insya-Allah. Sama-sama doa, sama-sama doa. Mudah-mudahan abang sihat, afiat, di taufik insya-Allah. Amin. Amin, amin ya Rabb. Ya makcik. Nasi makcik. Ni kan bawa balik. Kan saya bawa balik yang kuning. Banyak kuning. Okey. Jazakumullah khair. Oh ini semua panglima ni. Panglima perang ni. InsyaAllah. InsyaAllah sama-sama doa. Awak ada doa kita orang tua. Salam. Minta doa dekat Ustaz biar suami isteri dia dikurniakan zuriat yang soleh, solehah, kesihatan yang baik dan kedua ibu bapa mertua, adik-beradik dan dipermudahkan segala urusan dunia akhirat dan istiqamah mengaji fardu ain. InsyaAllah. Mudah-mudahan dengan berkat dengan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan Allah Taala mengabulkan doanya, hajatnya, impiannya yang tersurat, yang tersirat, yang mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Sama-sama. Yang ni dia ada kirim dengan saya. Masya-Allah. Apa lagi ni banyak sangat tu. Saya tengok Ustaz sakit. Ni saya sikit apa tu? Subhanallah. pinggang kan. Abah saya pun saya bagi. Oh iya ke? Baik. Saya tak dalam ni lah. Okey boleh. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Kirim salam suami. Ya, insyaAllah. Terima kasih. Sama-sama. Jazakumullah bima ataitum. Jazakumullah bima ataitum. Jazakumullah bima ataitum. Apa tu? Apa benda ni? Nasi goreng. Nasi goreng ke apa? Oh, kuih. Allah, gapo dia ni? Jemput makan. Kalau tak nak COD tengah ni. Nak. Apa pula? Tak nak. Mana boleh. Sama-sama Kak. Doakan saya.
InsyaAllah sama-sama. Kita sama juga. Sama-sama. Ustaz ada ni ke Ustaz? Pondok ke? Ha? Ustaz mengajar di pondok ke? Pondok Masjid Tanah. Tapi saya seminggu sekali je situ. Tapi memang duduk kat pondok lah. Kelas saya kat pondok satu je. Saya banyak ngajar luar. Akak duduk kan? Merlimau. Oh, sana Merlimau sana Pekan Merlimau. Okey. Pondok ni apa budak-budak belajar? Budak-budak remaja sekarang ni memang tengah buka pendaftaran baru dah ni. Dia satu Dia satu Budak umum kalau boleh lepas SPM. Sebab kita bukan tahfiz, kita ngaji kitab. Kalau tahfiz sesuai lah kalau umur 12, 13 macam pondok ni belum berapa lagi. Sebab dia belum matang sangat lagi. So pondok ni nak banyak ajar kita berdikari banyak. Kecuali ada yang jaga dia lain lah. InsyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan insyaAllah. Bang, makan bang. Ni, import makan ni, korang ni. Main makan ni. Bukan main sedap lagi, apa nama servis tak tahu lah. Makan dapat. Makcik, Masya Allah, doa saya makcik. Moga makcik sihat, afiat, dipermudahkan. Sihat untuk ibadat insya-Allah. Panjang umur, murah rezeki. Terima kasih. Ya. Hari saya mengikuti ceramah Ustaz dekat YouTube. Oh, biasa dekat. Oh, hari ni? Tak lah, bukan. Saya dekat rumah. Selepas sembahyang maghrib tu, saya akan buka kalau sambil-sambil zikir tu. Oh, baik-baik. InsyaAllah makcik. Terima kasih. Allah. Sila-sila Mai Abang J. Ini ada kuih apam, kuih kari pap, diorang ni macam-macam lah. Tak nak makan nanti kumpul nikmat pula. Masya Allah. Pukul 1 InsyaAllah pukul 1 ada kelas lagi. Pukul 1 sama-sama kasih. Bang, makan bang. Diorang pergi ni saya kena makan lah ni. Macam mana? Ada petona ada. Petona pukul 1. Buat makan Buat makan. Buat makan. Tak boleh? Macam mana? Makan ya? Terima kasih kerana tak boleh buat exam. Diorang ni nanti hilang je. Diorang ni takut. La haula wa la quwwata illa billah.
Okey, kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua, insya-Allah kita berehat dulu. Kita berehat dulu. Yang belum masak, masak. Yang belum masak boleh masak. Yang bekerja teruskan pekerjaan. Pagi time makan. Pagi time makan. Abang J, masih Abang J. Nanti jumpa Zohor. Insya-Allah. Okey, jumpa lagi. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.